Peningkatan kes COVID-19 di Malaysia pastinya yang dapat kita saksikan setiap hari dan juga penurunan ataupun peningkatan mestinya menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Mungkin ada persoalan yang ditanyakan bila perkara-perkara ini ataupun situasi ini dapat berakhir dan dapat melalui perjalanan dan kehidupan seperti biasa ketika kita berdepan dengan situasi COVID-19 dan sebagainya. Jadi untuk memahami keadaan dan juga situasi ini berkaitan dengan lonjakan kes dan sebagainya, saya nak bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, ya saya. Ya Datuk, melihat kepada semalam sebanyak 2,341 kes baharu COVID-19 direkodkan meskipun program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang berjalan. Bagaimana untuk kita mahu memahami situasi ini, kenapa masih berlaku lonjakan kes seperti ini? Ya, Ehsan dan para penonton. Sebenarnya ini adalah dua perkara yang berbeza yang kita kena faham. Pertama, kes yang berlaku hari ini sebenarnya adalah telah terdedah ataupun mendapat jangkitan pada awal mungkin 2 minggu yang awal daripada hari inilah, sebab mereka memerlukan incubation period untuk menunjukkan kes itu berlaku positif. Itu yang pertama. Kemudian program vaksin kita walaupun kita telah mula awal tetapi ini adalah dikhususkan kepada kumpulan frontliners seperti data yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian menunjukkan bahawa hampir lebih daripada 400,000 orang yang divaksinkan dan hampir separuh daripadanya telah pun mendapat 2 dos. Tapi ini fokus kepada frontliners. Tetapi kes yang kita lihat sekarang ni adalah berlaku dari sama ada daripada komuniti ataupun daripada kluster-kluster tertentu, daripada tempat kerja, daripada sekolah dan sebagainya. Jadi vaksin yang ada sekarang ni kita melindungi kumpulan yang fokus tadi. Jadi buat masa sekarang ni kita tidak akan nampak signifikan ataupun pengurangan kes yang ketara kerana dua perkara ataupun dua kelompok yang berbeza. Dan sekiranya kita telah mula program vaksinasi kepada kumpulan umum yang melibatkan ramai orang di dalam komuniti, maka masa itu baru kita boleh lihat sama ada perbezaan yang signifikan ketara atau tidak di dalam penurunan kes. Jadi sehingga itu masa ini kita kalau boleh kalau kita nak tengok perbezaan, kita tengok jangkitan di dalam kumpulan yang telah diberi vaksinasi itu, iaitu kumpulan frontliners yang telah tamat 1 ataupun 2 dos tadi. Ya, saya. Dan juga Datuk, kita lihat banyak kelonggaran dalam sektor ekonomi khususnya, terutamanya dalam kita mengimbangkan antara kesihatan dan ekonomi. Dan adakah ini menurut Datuk dilihat sebagai penyumbang kepada peningkatan kes yang berlaku hari ini? Ya, sebenarnya begitulah sebab kita lihat peningkatan kes yang berlaku adalah pada pertengahan bulan Mac sehingga sekarang lah. Distribusi epidemiologi. Jadi pada masa tersebut kita lihat ada pembukaan sektor-sektor yang lebih terbuka seperti sekolah, IPT, IPTS, kemudian tempat kerja yang boleh 100%. Juga dibuka dengan event-event tertentu seperti pemerintah daerah, perniagaan yang terbuka. Jadi interaksi masyarakat adalah banyak pada masa 2 atau 3 minggu kebelakangan ini. Jadi pada naturalnya lah mesti ada pertambahan kes di dalam komuniti hasil daripada itu. Ya, saya. Dan juga Datuk, pastinya kita tidak mahu gelombang keempat ini terjadi, tetapi dengan angka COVID-19 yang masih mencatatkan 4 angka, apa lagi usaha yang boleh menurunkan angka dan elakkan gelombang keempat ini daripada berlaku? Ya, sekarang ni kita sudah nampak beberapa katakan fokus berlakunya kluster iaitu di tempat kerja, kluster event majlis seperti majlis kahwin dan sebagainya. Kemudian kluster berlaku di sekolah. Jadi setiap pihak yang bertanggungjawab, pihak berkuasa dan juga pihak-pihak yang menguruskan
seperti event, menguruskan sekolah, IPT dan sebagainya supaya mereka lebih tingkatkan pemantauan SOP di tempat mereka. Di samping itu, sebab kita tahu, kita juga ramai orang berkata bahawa kita ada bazar Ramadan, kita ada pembukaan surau masjid yang besar. Jadi setiap komuniti tersebut, sama ada di bazar Ramadan ataupun di masjid atau di surau pada masa ini, ya, mesti kita tingkatkan SOP dan kita pantau betul-betul supaya kita dapat mengurangkan, sebab kes sekarang telah berada dalam komuniti kita. Ada banyak, dan dengan adanya interaksi yang tinggi, maka penyebaran mudah berlaku. Jadi tanggungjawab kita untuk memantau setiap tempat yang kita hadiri tersebut. Dan juga Datuk, akhir sekali, kalau diikutkan tahun ini merupakan tahun kedua tidak dibenarkan untuk pulang berhari raya untuk Aidilfitri. Apa yang Datuk boleh katakan dalam kita meraihkan ataupun mengimarahkan Syawal nanti, khususnya selepas Ramadan, tetapi dalam masa yang sama tanggungjawab juga kita untuk pastikan tiada penularan COVID-19 ini, Datuk? Ya, bermula daripada sekaranglah kita bersama-sama rakan-rakan komuniti kita tingkatkan pemantauan SOP, yang kemudian kita bersedialah, saya katakan pada tahun ini kita akan masih berhari raya di tempat masing-masing lah. Jadi kita susunlah acara kita yang katakan yang ada di tempat kita, yang berdekatan dengan kita. Tapi pada masa yang sama kita pastikan tidak ada pelanggaran SOP. Yang kedua, kita pastikan tidak ada kawan-kawan kita daripada kawasan yang merah, kawasan yang banyak kes, supaya mereka ini tidak orang katakan menyeludup masuk ke kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan. Jadi kita sama-sama bertanggungjawab. Kalau boleh kita hentikan perhebatan di dalam komuniti kita. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Apa sahaja tindakan yang kita lakukan, kita perlu mengawasi dan juga mengetahui segala bentuk SOP yang kita patut jaga supaya tiada penularan COVID-19, di samping kita membantu dalam menurunkan kadar kebolehjangkitan, kadar kes dan sebagainya bagi mengelak dan juga mengekang COVID-19.